Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada Abang Zaki sebagai pengerusi majlis, yang dihormati Al-Fadhil pengerusi Surau Puncak Alam, seluruh ahli jawatan kuasa surau, dan juga tidak dilupakan kepada tuan-puan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga kebaikan, direkodkan, dicatatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa tuan-puan, rutin mingguan kita sempena PKP, setiap Ahad kita adakan program pengajian secara online yang kita pancarkan juga secara Facebook Live, untuk mengulang kaji ataupun kita muzakarah balik tajuk-tajuk asas, supaya ada anjakan ataupun ada peningkatan dari segi kualiti ibadat kita. Baik, tajuk yang dipilih minggu ni kita akan sama-sama bincang hari ini berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sembahyang Hari Raya Aidil Adha. Yang kita akan settlekan tajuk ini hari ini, insya-Allah. Tajuk ini satu kuliah sahaja. Kita nak bincang beberapa benda tuan-puan, beberapa benda dalam tajuk solat Aidil Adha ini. Yang pertamanya kita akan bincang terlebih dahulu, kita nak tengok sembahyang Aidil Adha ini dari segi kategori, sembahyang sunat. Yang kedua kita akan bincang dari sudut tata cara. Yang paling penting hari ini kita nak fokus kepada tata cara pelaksanaan ibadat, yang ada dua standard, yang kita akan fokus kedua-dua standard itu. Baik, kita gunakan rujukan kitab kita tuan-puan, iaitu kitab Sulamus Sibyan jilid yang pertama, tulisan Al-Alim Al-Alamah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Kita terus tuan-puan, bagi tuan-puan kita tak guna kitab, tuan-puan jangan dengar sahaja, kerana hari ini kita tak masuk kitab lagi, insya-Allah minggu depan seperti mana yang dimaklumkan oleh pihak Abang Zaki, kita nak guna kitab bermula minggu depan. Baik, yang pertama tuan-puan, kita akan bincang solat Aidil Adha ini dari sudut status ataupun kategori. Kita nak tahu kategori sembahyang sunat Aidil Adha ini berada dalam kategori mana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fi salatil aidaini. Fasal pada menyatakan tata cara pelaksanaan mendirikan solat dua hari raya, iaitu hari raya Aidil Fitri dan juga hari raya Aidil Adha. Tetapi kita fokus pagi ini lebih kepada Aidil Adha. Dan setengah daripada sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah itu sembahyang dua hari raya, yakni raya fitrah dan juga raya kurban. Baik, pertama tuan-puan yang kita nak bincang status ataupun kedudukan solat Aidil Adha ini, dia berada di dalam kategori sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kategori sembahyang Aidil Adha dan Aidil Fitri ini dia berada di dalam kategori sembahyang sunat berjemaah. Jadi sunat kita berjemaah dan juga akan direkodkan pahala berjemaah. Sebagaimana yang kita maklum tuan-puan, sembahyang sunat ini dia ada secara umum ada dua kategori secara umumnya. Pertamanya, kategori pertama sembahyang yang disunatkan berjemaah. Itu kategori pertama. Kategori yang kedua, dia ada sembahyang sunat, pembahagian sembahyang sunat mengikut nisbah. Ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu, ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab, dan ada sembahyang sunat yang tidak mempunyai sebab dan tidak mempunyai waktu. Itu pembahagian secara umum. Baik, solat sunat Aidil Adha ini dia berada dalam kategori sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah tuan-puan, dia tak banyak. Dia tak banyak, dia hanya ada lebih kurang beberapa jenis sahaja.
termasuklah sunat Idul Adha. Iaitu sunat 2 hari raya disunatkan berjemaah, sunat istisqa, sunat minta hujan, sunat berjemaah, sunat kusuf 2 gerhana juga sunat berjemaah, sunat tarawih sunat berjemaah, sunat witir di dalam bulan Ramadan sunat berjemaah. Selain daripada itu tuan-puan, yang selebihnya yang banyak lagi tidak disunatkan berjemaah, walaupun ada sebahagiannya kita berjemaah. Seperti solat sunat hajat. Solat sunat hajat tuan-puan, hukum dia harus berjemaah tetapi tidak disunatkan berjemaah. Jangan kita tukar hukum sahaja. Adapun kita nak buat, tidak menjadi isu. Harus sembahyang sunat yang tidak sunat berjemaah, kita mendirikan secara jemaah harus, tetapi tidak akan dapat pahala jemaah, dapat pahala satu sahaja seperti kita sembahyang seorang diri walaupun kita buat secara jama'i, secara jemaah. Baik, settle itu kedudukan sembahyang sunat Idul Adha. Dia berada dalam kategori sembahyang yang disunatkan berjemaah. Jadi untuk mendapatkan pahala jemaah, sekurang-kurang kita sembahyang 2 orang, tuan-puan. Kita sembahyang 2 orang, kita imam, isteri kita makmum ataupun anak kita makmum di rumah, sudah kita dapat pahala jemaah. Itu sekurang-kurang jemaah 2 orang. Baik. Yang kedua kita nak tengok tuan-puan waktu. Kita nak tengok yang kedua, pertama kita dah settle status ataupun kategori sembahyang sunat, kita dah tahu. Yang keduanya ialah kita nak bincang hari ini berkaitan dengan waktu. Kenapa? Kerana sembahyang sunat Aidil Adha ini sembahyang sunat yang punya waktu. Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, kategori secara umumnya, ada sembahyang sunat ini dibahagikan mengikut nisbah waktu, sebab dan juga tidak ada waktu, tidak ada sebab. Jadi, kategori sembahyang sunat Aidil Adha dia termasuk dalam kategori sembahyang sunat yang mempunyai waktu, bukan punya sebab. Sebab ada kategori sembahyang sunat yang punya sebab. Bukan mempunyai waktu. Seperti sembahyang sunat hajat, tuan-puan, itu dipanggil sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Bukan mempunyai waktu. Sebab itu boleh diletakkan di bila-bila kerana dia tidak ada waktu. Melainkan waktu yang diharamkan sahaja. Jadi sembahyang sunat punya hajat, dia panggil sembahyang sunat yang mempunyai waktu, yang punya sebab. Sebab apa dia? Dia panggil sebab doa. Kita nak kepada doa, maka kita sembahyang. Kita sembahyang dulu sebab dia berada di belakang. Lepas sembahyang baru kita doa. Istikharah juga dia panggil sembahyang yang mempunyai sebab. Sebab apa? Juga sebab doa. Iaitu doa untuk Allah Ta'ala bantu kita memilih, membuat keputusan yang terbaik. Baik. Maka kita nak tahu tuan-puan, dia ada 2 waktu. Yang pertama ialah waktu sah dan yang kedua ialah waktu afdal. Sudah tentunya yang kita nak pilih tuan-puan, yang kita nak pilih ialah waktu yang afdal. Itu tujuan kenapa kita nak ambil tahu dan kenapa kita nak cakna berkaitan dengan tata cara mendirikan solat Idul Adha. Sebab target kita jelas, kita nak mendirikan Idul Adha secara orang panggil tuan-puan, secara terbaik. Kita nak kualiti dia, standard yang terbaik. Dari segi waktunya, waktu terbaik. Dari segi cara pelaksanaan juga, kita akan bincang hari ini. Kita nak buat cara pelaksanaan yang terbaik. Baik, dia ada 2 waktu tuan-puan. Yang pertamanya waktu sah untuk kita buat, dan yang keduanya ialah waktu afdal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan masuk waktunya waktu sembahyang 2 hari raya, yakni Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Bila? Ini masuk waktu sah. Dia panggil waktu sekurang-kurang sah mendirikan Aidil Adha. Yakni dengan naiknya matahari. Apabila naik sahaja matahari tuan-puan, semata-mata muncul ataupun semata-mata naiknya matahari, maka kita mula boleh mendirikan sembahyang sunat Idul Adha. Apabila kita tengok waktu di takwim, dah habis waktu subuh, kemudian dia masuk waktu isyraq, naik matahari. Apabila naik matahari ni tuan-puan, mula naik matahari, walaupun awak panggil tak selebih setengah jam, itu waktu afdal. Dah boleh mula untuk mendirikan sembahyang sunat Idul Adha. Dan habis waktunya dengan gelincir matahari. Mula masuk saja waktu, sekurang-kurang waktu yang boleh mendirikan,
naik matahari, apabila muncul saja, naik saja matahari, maka mula boleh mendirikan Idul Adha, dan tamat bila apabila gelincir sedikit matahari masuk waktu zuhur. Gelincirnya matahari masuknya waktu zuhur, maka itu mula habis waktu solat Idul Adha. Tetapi yang afdalnya, baik, kita nak tengok masa yang afdal. Bila kita nak dapat pahala afdal, waktu yang afdal. Contoh tuan-puan, 7.30 dah boleh sembahyang Idul Adha, dah naik matahari. Tetapi kita tak nak sembahyang 7.30, kenapa? Kerana kita nak target nak waktu yang afdal, supaya kita dapat reward ataupun bayaran pahala afdal nisbah pemilihan waktu. Bukan nisbah pelaksanaan. Pelaksanaan kita akan bincang sekejap lagi. Ini nisbah pemilihan waktu. Kita nak waktu yang terbaik. Terbaik di sisi syariat. Terbaik ini apa? Terbaik dari sudut pahalanya. Bukan pelaksanaan. Pelaksanaan sekejap lagi kita nak bincang. Maka terbaiknya tuan-puan, afdalnya ataupun kita panggil aktsaru sawabannya ialah kita tangguh, kita takhir, kita delay sekurang-kurang setengah jam. Apabila masuk saja zuhur, apabila masuk naik saja matahari, maka bermula naik matahari kita disunatkan ataupun afdal kita delay setengah jam selepas naik matahari. Tetapi yang afdalnya, yakni waktu yang afdalnya, yang terlebih banyak pahalanya, ditakhirkan sembahyangnya, ditunda sembahyangnya. Tunda itu akan dapat afdal bila hingga naik matahari segala. Kita tunda itu sampai masuk waktu afdal bila? Hingga naik matahari segala. Ini ukuran orang dulu. Segala ini iaitu qadar lembin orang Arab Badui. Ini asal dia. Ini pengiraan asal. Iaitu 7 hasta matahari naik. 7 hasta tingginya matahari daripada paras bawah ke atas ni, tingginya matahari naik, paras mana? Sekira-kira 7 hasta. Ini asal. Baik, kalau diubah kepada hari ini, iaitu selepas naik matahari lebih kurang setengah jam. Ini ukuran masa pada hari ini. Jadi, mula masuknya waktu afdal iaitu selepas setengah jam naiknya matahari. Contoh tuan-puan, 7.30 naik matahari, maka tunda setengah jam baru masuk waktu afdal, iaitu pukul 8 mula masuk waktu afdal. Kita boleh nak dapat waktu afdal tuan-puan, untuk nak dapat pahala lebih, boleh kita sembahyang pukul 8, boleh kita sembahyang pukul 8.30, dan boleh kita sembahyang pukul 9 untuk dapat pahala afdal. Dia mula pahala afdal itu pukul 8 ke atas. Boleh sembahyang bila-bila, kita akan dapat pahala afdal. Baik, settle tuan-puan. Kita dah selesai dua benda. Yang pertamanya kategori, yang keduanya ialah waktu. Waktu ada dua. Pertamanya waktu mula masuk, kita akan dapat pahala biasa sahaja. Tak dapat pahala afdal waktu. Dia berbeza tuan-puan. Pahala pemilihan waktu dengan cara pelaksanaan dia beza. Ada afdal cara pelaksanaan, kita akan bincang. Ada afdal pemilihan waktu. Di dua-dua itu markah yang berbeza ataupun pahala yang berbeza. Jadi kita nak masuk tajuk yang ketiga tuan-puan, iaitu tata cara pelaksanaan. Ini antara tajuk yang penting. Jadi dua benda yang kita dah bincang. Pertama, kategori sembahyang sunat. Yang keduanya ialah waktu solat Idul Adha. Ada waktu yang biasa, iaitu waktu sekurang-kurang sah. Dia panggil waktu yang sah, boleh buat 7.30 dah boleh buat. Naik matahari saja terus boleh buat. Tetapi kita nak kejarnya ialah waktu yang terbaik, iaitu dia ada waktu yang keduanya ialah waktu afdal, waktu yang terbaik yang akan ada bayaran pahala yang lebih nisbah waktu, bukan nisbah cara pelaksanaan. Baik, saya tuan-puan. Yang ketiga kita nak bincang, yang ketiga ialah tata cara pelaksanaan. Tata cara pelaksanaan ini juga dia ada dua standard yang kita nak kejar, yang kita nak target. Standard yang kedua, standard yang terbaik, standard yang afdal. Dia ada standard yang pertama tuan-puan, dia ada standard biasa. Dia panggil standard aqal, sekurang-kurang sah sembahyang Idul Adha.
Ini tata cara pertama. Tata cara yang kedua ialah tata cara pelaksanaan yang afdal, yang akmal, iaitu yang terbaik nisbah pahala yang Allah rekodkan kepada kita. Pahala yang Allah tawarkan kepada kita. Inilah yang kita nak bincang, yang kita nak ulang kaji, sebab kita target tuan-puan sudah tentunya apapun ibadat kita nak kena target tata cara pelaksana yang terbaik. Terbaik nisbah ganjaran pahala. Itulah yang kita nak target. Sudah tentu kita nak yang terbaik, kita nak kena follow bagaimana cara pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala. Standard yang pertama tuan-puan, standard yang pertama dulu kita bincang, iaitu standard sekurang-kurang sah sembahyang Idul Adha. Dapat pahala Idul Adha ini paling kurang, paling penyegan, orang panggil paling simple. Nak kejar nak orang panggil petupan tak sempat sangat masa, tapi nak buat nak tinggalkan Idul Adha sangat rugi. Dia buat juga dalam keadaan yang orang panggil keadaan yang simple, maka dia pilih standard yang pertama. Standard simple, pahala pun simple juga. Dia panggil standard sekurang-kurang. Bagaimana cara sekurang-kurang? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula sekurang-kurang standard tata cara mengerjakan Idul Adha. Ataupun kita panggil qadar yang sah. Ini boleh nama dia standard sah. Standard biasa ni dia merujuk kepada sekurang-kurang sah. Dia panggil qadar yang memada. Iaitu didirikan sembahyang seperti sembahyang sunat zuhur jua. Cara dia tuan-puan, standard pertama ini, standard yang simple ini, standard yang sekurang-kurang diterima oleh Allah Ta'ala dan dapat pahala sembahyang sunat Idul Adha ini, dia panggil tata cara dia iaitu buat seperti sembahyang sunat zuhur jua. Macam mana? Iaitu kita buat seperti sembahyang sunat zuhur tanpa takbir, tanpa khutbah. Tidak ada takbir 7 kali rakaat pertama, tidak ada takbir 5 kali rakaat kedua, dan tidak ada khutbah, bacaan khutbah selepas Idul Adha. Bagi orang yang tak reti khutbah, boleh ke dia nak buat sembahyang sahaja? Jawab dia boleh, dapat pahala sunat Idul Adha tetapi tak dapat pahala afdal. Selesai isu. Ada orang tanya tuan-puan, ada orang muskil, susah hati dia kata, saya ustaz nak buat Idul Adha di rumah, tetapi problem saya tak pandai baca khutbah. Walaupun baca di handset tuan-puan, di handphone, ada bacaan, ada khutbah sekarang ni boleh baca di handphone, tapi saya gugup, saya tak berani. Boleh tak saya nak sembahyang sunat sahaja 2 rakaat tanpa khutbah? Jawab dia tuan-puan, boleh. Itu standard sembahyang Idul Adha yang pertama, standard sekurang-kurang sah, dapat pahala sembahyang sunat Idul Adha, tetapi tak dapat pahala afdal, tak dapat pahala akmal, tak dapat pahala yang terbaik. Settle tuan-puan. Yang kata sembahyang level standard sembahyang sunat Idul Adha sekurang-kurang untuk dapat pahala sunat seperti sembahyang sunat zuhur jua. Mana dia rupa yang kata sembahyang sunat zuhur sahaja, dengan tiada takbir selepas takbiratul ihram dan tiada dibaca khutbah. Tiada bacaan lafaz sunat takbir dan tiada baca khutbah. Baik, settle. Itu lafaz yang standard yang pertama. Baik, kita nak terus ke standard yang kedua. Ini standard yang kita nak. Standard yang kita nak kejar, yang kita nak target. Walaupun kita buat di rumah tuan-puan, kita target kita nak dapat pahala yang afdal. Dua-dua kita nak tapau. Yang pertamanya afdal pemilihan waktu, yang keduanya ialah kita nak tapau cara pelaksanaan yang terbaik. Kedua-dua kita ambil untuk dapat kedua-dua bonus ataupun markah bonus.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan standard yang akmalnya, yang paling sempurna nisbah pahala. Yang paling banyak nisbah pahala. Macam mana cara dia? Di sembahyangnya Idul Adha dan Idul Fitri itu, 2 rakaat itu dengan takbir pada rakaat yang pertamanya 7 kali. Dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Takbir itu 5 kali dan 7 kali itu. Yang lain yang tidak dikira daripada takbir rokok, tanpa mengira takbir nak turun rokok, takbir intiqalat, dan yang lain daripada takbir berdiri rakaat yang kedua. Jadi kesimpulan tuan-puan, dia standard yang pertama ini, standard yang kedua ini, tata cara pelaksanaan yang akmal, afdal ataupun terbaik, dia kita tambah masukkan di dalam ini package sunat hai'ah. Kita masukkan, kita buat beberapa perkara sunat hai'ah. Dia ada lebih kurang ada 6. Ada 6 sunat yang kita kena buat. Yang pertamanya apa dia tuan-puan? Yang pertamanya, sembahyang sunat 2 rakaat ini kita packagekan ataupun kita buat beberapa perkara sunat. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya kita buat sunat mengucapkan lafaz takbir 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat yang kedua. 7 kali rakaat pertama dan juga 5 kali rakaat yang kedua. Tempat dianya bila tuan-puan, dia akan dalam kitab ni dia akan sebut tempat dia bila, tempat takbir ini kena tahu tempat dia, sebab kalau terlepas tempat tidak lagi disunatkan gustan balik. Kalau terlepas tempat dia, kerana tempat dia itu eksklusif disediakan oleh syarak, takbir hanya di sini sahaja. Kalau terlebih, kita tak disunatkan gustan balik. Tempat dia tuan-puan selepas doa iftitah, kalau kita nak baca doa iftitah, selepas takbiratul ihram, selepas doa iftitah, kita terus dengan takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dan kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ila al-akhir. Jadi sebelum Fatihah, sebelum kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, tempat dia ialah selepas takbiratul ihram, sebelum Fatihah. Itu tempat sunat kita mengucapkan lafaz takbir 7 kali rakaat yang pertama dan 5 kali rakaat yang kedua. Jangan terlebih. Itu tempat dia, kena tahu tempat. Lepas doa iftitah kita baca. Sebelum Fatihah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah 7 kali, barulah kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Baru mula baca Fatihah. Kalaulah kita terlebih terlupa, tuan-puan, jarang-jarang sembahyang sunat Idul Adha setahun sekali saja, takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Teringat balik, terlupa nak takbir 7 kali. Dia gustan balik takbir 7 kali. Adakah sunat? Tak disunatkan, tuan-puan. Tak disunatkan. Teruskan sahaja. Teruskan sahaja. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Teruskan sahaja, tak perlu bimban. Ada setengah tempat saya pernah berlaku, tuan-puan, dulu-dululah masa sekolah menengah dulu. Sembahyang di satu surau. Tok Imam ni, Tok Imam muda, orang muda. Anak muda lebih kurang bayar saya lah masa tu, Tok Imam pun. Jadi, dia pun agak terkejut. Orang panggil apa? Dengan gabranya dah imam muda, tuan-puan, baru nak belajar sembahyang Idul Adha. Takbir Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Makmum di belakang tegur, subhanallah. Apabila makmum tegur subhanallah, maka dia pun terkejutlah. Dahlah kawan baru nak belajar jadi imam. Apabila dia terkejut, makmum ni tegur subhanallah, sebut Allahu Akbar. Makmum pun tak betul juga. Tak payah tegur lah, sebab itu sunat hai'ah. Jadi tu imam ni dia terkejut, dia tahu nak tak panik nak buat apa, dia berhenti. Dia berhenti, takbir lain. Dia paling ke makmum, dia kata, kita sembahyang lain lah, saya terlupa, dia kata. Saya terlupa nak takbir. Dia pun sembahyang lain. Tak apalah, imam baru tuan-tuan, baru sekolah menengah masa tu. Jadi tak boleh jawab dia tuan-puan. Tak boleh gustan. Tak sunat gustan. Kalau dia gustan juga tuan-puan tak sunat. Baca pun tidak direkodkan pahala. Tu maksud tak sunat. Sebab dia baca takbir Allahu Akbar. Tak batal lah solat. Sebab itu zikir. Walaupun tak sunat, dia sebut tak batal. Cuma berjaga-jaga pergerakan. Kalau pergerakan sunat tak disunatkan, dia buat juga, itu boleh membatalkan. Baik, settle. Yang pertama, sunat yang pertamanya ialah sunat dia mengucapkan lafaz takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Kita tahu tempat dia di mana. Baik, settle. Yang kedua tuan-tuan, sunat yang kedua. Apa lagi sunat? Kita nak pakejkan sebanyak mungkin sunat. Sekurang-kurang sunat kita fullkan tuan-tuan. Ada lebih kurang, ada 6 sunat ni. Semua kita buat 6 ini. Ni barulah dapat pahala afdal. Apa dia yang kedua? Yang keduanya, dan sunat takbir itu dengan jahar. Sunat yang kedua. Dan volumenya, qadar suara kita ketika mana kita mengucapkan lafaz takbir, sunatnya ialah dijaharkan bagi lelaki. Ingat, bagi lelaki bukan perempuan. Jahar. Ini pun kena ingat balik tuan-tuan. Ini pun menjadi orang panggil isu di kalangan masyarakat kita. Benda basic ini. Di antara suara jahar dengan suara sir. Dalam fiqh apabila sebut jahar tuan-puan, suara kita, volume kita ini sekurang-kurang didengar oleh orang lain. Berapa ramai? Sekurang-kurang seorang orang di tepi kita boleh dengar suara kita dengan jelas. Jelas makharijul hurufnya. Jelas sifat hurufnya. Dia jelas berada di tepi kita. Maka itu level suara itu dipanggil suara yang suara yang kuat. Maka sunat takbir itu, takbir 7 kali dan 5 kali itu dengan suara yang jahar, suara yang kuat. Apa makna kuat? Sekurang-kurang orang lain boleh dengar suara dan huruf ataupun makhraj sebutan kita. Sekurang-kurang seorang yang duduk tepi kita dia boleh dengar. Baik. Dan sunat takbir itu dengan jahar. Ini sekurang-kurang lebih daripada dirinya. Dengar. Bagi lelaki dan dengan suara yang sir perlahan bagi perempuan. Suara, volume suara dia sunat. Untuk dapat pahala sunat yang kedua tuan-puan, itu sunat dia kuatkan sekadar orang lain boleh dengar. Bagi lelaki. Tetapi bagi perempuan, sunat makruh kalau dia kuatkan. Sunat untuk dia sir, perlahankan. Sekadar diri dia sahaja dengar. Itu makna sir dalam fiqh. Mana senyap dalam fiqh tuan-puan, bukan diri dia tak dengar. Orang kita ni apabila dia senyap, dia faham diri dia pun tak dengar. Dia baca sir sangat dalam solat. Suksik tuan-puan berbisik dalam solat sampai telinga dia tak dengar makhraj. Telinga dia tak boleh beza di antara huruf kaf, huruf qaf, ak ke aqa. Tak boleh beza. Itu dia panggil tak baca, bukan baca. Itu dia panggil tak baca. Kalau berbisik di dalam solat, dia panggil
tidak membaca lafaz ataupun perkataan dalam solat. Kalau dia takbir membisik, dipanggil tidak mengucapkan lafaz takbir. Kerana takbir ini lafaz. Apabila lafaz, kita ingat balik tuan-puan, perkataan yang kita bahas semalam, apabila sebut perkataan dalam fiqh, dia mesti ada suara. Dan suara itu mesti mengandungi huruf. Dan huruf itu mesti boleh dieja. Kalau kita dengar huruf itu, kita boleh eja. Kaf ke qaf. Kita boleh tahu dia sebut qaf. Kita boleh tahu dia sebut kaf. Kita boleh tahu dia sebut sin. Kita boleh tahu dia sebut shin. Maka itulah dinamakan perkataan. Level volume ni pula tuan-puan, ada dua volume. Volume yang pertama, volume suara yang kuat. Apa makna kuat? Suara dia menyebut perkataan, suaranya kuat ini maksud dia boleh didengar oleh orang lain. Bukan sekadar diri dia, tetapi orang lain boleh dengar sekurang-kurang seorang tepi dia boleh dengar. Itu dipanggil level suara yang jahar, yang kuat. Ada level yang kedua dipanggil level suara yang sir. Level suara yang perlahan. Apa maksud perlahan dalam fiqh? Perlahan dalam fiqh maksudnya ialah sekurang-kurang dirinya seorang sahaja yang boleh mendengar. Dengar apa? Mendengar setiap patah perkataan. Dengar macam mana? Dengar jelas setiap huruf. Dia tahu huruf yang disebut ini kaf. Dia tahu huruf dia sebut ini ba. Dia tahu huruf yang disebut ini ra. Allahu Akbar. Telinga dia dengar. Apabila telinga dia sahaja dengar jelas, bukan dengar tak jelas. Dengar jelas, maka itu level sir, bukan level jahar. Baik, settle tuan-puan. Itu sunat yang kedua, iaitu kita buat pertamanya baca takbir, yang keduanya ialah volume suara. Bagi lelakinya sunat dia jaharkan, dan bagi perempuannya sunat dia sir, sunat dia perlahan, qadar diri dia saja dengar. Macam mana contoh sir tuan-puan? Allahu Akbar. Telinga dia dengar, orang lain dengar suara tapi tak jelas makhraj. Kalaulah orang di tepi dia pun tak dengar, tu berbisik tuan-puan. Orang di tepi dia akan dengar, cuma dengan suara yang tidak jelas makhraj hurufnya. Itu dipanggil sir. Ini orang Melayu kita dah lama meninggalkan istilah fiqah ni tuan-puan. Dia dah keliru di antara perlahan dan juga berbisik. Perlahan ini dia seorang dengar jelas. Tetapi kita duduk tepi ini dengar suara, tapi suara yang tak jelas. Apabila kita berada di tepinya, dengar suara, tapi suara yang tak jelas huruf, maka itu dipanggil orang yang sembahyang perlahan. Bukan baca kuat. Kita apabila dengar suara pun kita dah kata dia baca kuat. Tak kuat maksud dia, telinga kita boleh dengar jelas huruf qaf yang dia sebut, huruf ha dia sebut, huruf ha dia sebut jelas. Baik, settle tuan-puan yang pertama. Baik, bila nak sebut ini, kita dah sebut tadi, kemudian musannif baru sebut tempat yang disunatkan takbir itu. Teruskan ke sunat yang keempat. Kita dah settle 3 sunat. Sunat takbir, sunat volume, suara jahar bagi lelaki. Dan yang ketiganya sunat mengangkat tangan ketika kita takbir. Dan yang keempat, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi sunat pula, yang sebagaimana sunat mengangkat tangan. Dan lagi sunat yang keempat, diselangi antara tiap-tiap kali takbir itu dengan lafaz tasbih. Dan sunat diselangi antara lafaz takbir itu, sunat diselangi dengan tasbih, dengan lafaz tasbih. Seperti dikata Allahu Akbar. Selepas takbir Allahu Akbar, maka diselangi dengan tasbih sebelum takbir yang kedua. Mana contoh dia? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini lafaz tasbih. Ataupun sekurang-kurang lafaz tasbih, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu sekurang-kurang tasbih. Baik, yang kata tas antara ni tuan-puan, kita kena faham. Sunat diselangi antara takbir. Maksud dia apa?
Maksudnya antara takbir. Mesti ada takbir pertama dengan takbir kedua. Di tengah-tengah itu dipanggil antara. Sunat kita selankan dengan tasbih. Tapi kalaulah takbir yang ketujuh, maka tak sunat tasbih selepas takbir ketujuh. Kenapa? Kerana tidak ada antara. Itu penting pemahaman dia punya ibarat kitab supaya pelaksanaan kita tepat. Kadang-kadang lepas tujuh dia bedah lagi. Allahu Akbar. Takbir ketujuh. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat dia baca tasbih selepas takbir yang ketujuh. Kenapa? Karena sunat tasbih ini antara takbir. Takbir pertama, takbir yang kedua, mesti ada antara. Takbir kedua, takbir ketiga, antara. Takbir ketiga, takbir keempat, antara. Takbir keempat, takbir kelima, antara. Takbir kelima, ke takbir keenam, antara. Takbir ketujuh, tidak ada antara. Maksud takbir ketujuh, tidak disunatkan tasbih. Baik. Habis tuan-puan, itulah dia empat sunat. Dan sunat yang terakhir yang kelima, iaitu sunat membaca khutbah. Sunat membaca khutbah. Maka adalah takbir itu, takbir 7 kali dan takbir 5 kali itu, statusnya sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Jadi kalau tinggal dengan sengaja pun tak perlu sujud sawi. Sunat hai'ah, sunat untuk memperelokkan bacaan, untuk memperelokkan pahala ibadat kita. Dia bukan aba'at. Kalau sunat aba'at, sunat yang boleh mencacatkan rupa ataupun pahala ibadat kita. Adapun sunat hai'ah, kalau tinggal dengan sengaja, dia tak cacat ibadat kita, cuma dia tak cantik. Dia tak elok, dia tak cantik sahaja. Dan jika ia uzur angkat kedua-dua tangan, maka sunat angkat sebelah tangan. Demikian juga angkat tangan pada takbiratul ihram, sama juga konsep dia angkat tangan takbiratul ihram. Kalau dia uzur sebelah, dia boleh angkat sebelah lagi. Kalau dia uzur dua-dua, barulah tidak disunatkan angkat. Dan tiap-tiap tempat sunat angkat tangan dalam sembahyang, sama konsep dia. Jika uzur angkat tangan kedua-dua belah tangan, maka sunat angkat sebelah tangan. Tak boleh angkat dua, angkat sebelah. Kalau sebelah itu boleh. Baik, settle tuan-puan. Itulah dia. Ada 4 sunat yang dipakejkan di dalam sunat Idul Adha untuk kita kejar, untuk kita dapat target ataupun pahala yang terbaik, iaitu tata cara melaksanakan ibadat Idul Adha yang afdal, yang akmal, yang terbaik. Kita lengkapkan keempat sunat hai'ah di dalam sembahyang Idul Adha, iaitu pertamanya sunat takbir 7 kali rakaat pertama, yang keduanya sunat takbir 5 kali rakaat yang kedua, yang ketiganya sunat jahar ataupun sunat dibaca dengan qadar volume suara yang jahar bagi lelaki dan sir bagi perempuan. Yang keempatnya sunat mengangkat tangan ketika takbir Allahu Akbar, dan angkat tangan itu cara kaifiahnya ambil yang terbaik, yang afdal. Dan kelimanya ialah sunat diselangi antara takbiratul ihram itu, antara takbir 7 dan takbir 5 itu dengan bacaan tasbih, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan yang keenamnya, tapi yang kelima secara umumnya, sunat baca khutbah. Sunat baca khutbah. Cuma baca khutbah ni tuan-puan, untuk dapat pahala sunat bagi orang yang semayan berjemaah. Kalau dia semayan 2 orang ke atas, walaupun 2 orang saja tuan-puan, dia dengan isteri dia sahaja, sunat juga kita membaca khutbah. Yang dengar itu ialah seorang isteri kita sahaja. Kalau kita semayan seorang diri, baru tak sunat baca khutbah. Jangan buat terbalik pula. Jangan dia semayan seorang diri, dia baca khutbah untuk diri dia. Tak sunat. Diri dia tak ada siapa pun nak dengar tuan-puan. Diri dia saja dengar, maka tak sunat. Walaupun nak berlatih, tak dapat pahala sunat. Kalau 2 saja, 2 orang ke atas, isteri dia ada, anak-anak dia ada, maka sunat dia baca khutbah. Dan khutbah ini seperti biasa tuan-puan, ada yang rukun itu yang dikatakan wajib,
Maka yang selebih daripada rukun nasihat itu sunat. Maka kita nak dapat sekurang-kurang pahala sunat khutbah, baca rukun-rukunnya sahaja. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, doa dan baca sebahagian daripada sepotong ayat Quran. Mudah sahaja itu bacaan khutbah di dalam sunat Idul Adha dan sunat Idul Fitri. Baik. Kita terus tuan-puan, kita last sekali kita nak bincang sunat takbir muqayyad. Sebelum kita nak bincang takbir, lafaz dulu sebelum kita nak bincang sunat ataupun takbir, apa yang panggil tuan-puan, takbir hari raya. Itu tajuk last kita. Sedikit peringatan tentang lafaz main sunat. Bagaimana lafaz dia tuan-puan? Bermula lafaz niat sembahyang Idul Adha, iaitu macam mana lafaz dia? Usalli sunnatul Idul Adha raka'ataini lillahi ta'ala. Ini lafaz ini sunat tuan-puan. Yang wajibnya dalam hati ni seperti biasalah. Kita tak detailkan kerana kita dah maklum lafaz itu sunat, yang wajibnya ialah niat di dalam hati kita. Erti lafaz tadi, aku sembahyang sunat hari raya Kurban ataupun hari raya Idul Adha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jika imam, maka dia sebut imamam lillahi ta'ala. Jadi kalau kita jadi imam di rumah tuan-puan, maka kita sebut imamam lillahi ta'ala. Usalli sunnatul Idul Adha raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Dan jika makmun, maka dia tukar, ganti sebut makmumam lillahi ta'ala. Usalli sunnatul Idul Adha raka'ataini makmumam lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat hari raya Idul Adha 2 rakaat makmum kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, settle tuan-puan. Itu saja cara lafaz niat. Tanbihun, peringatan. Hasil pahala ini dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat berlafaz niat tiap-tiap sembahyang itu dengan bahasa Melayu. Dan jikalau kuasa ataupun mampu dengan bahasa Arab sekalipun. Ini kita dah sebut selalu tuan dalam kuliah kita. Sunat menggunakan bahasa yang dipahami. Sunat, lafaz ini dalam mazhab Syafi'i, lafaz ini tuan-tuan, lafaz sembahyang ini hukum dia ialah sunat. Yang wajibnya ialah niat. Adapun lafaz talaffuz bin niat dia panggil. Lafaz niat itu hukum dia sunat, tapi ingat untuk dapat pahala sunat itu mesti dia menggunakan bahasa yang dipahami oleh penutur. Oleh orang yang mengucapkan lafaz itu dia faham. Kalau dia ucap bahasa Arab, dia faham bahasa Arab itu usalli fardha, usalli sunnatul Idul Adha, dia faham. Kalaulah dia ucap bahasa lain tapi dia faham, juga dibolehkan tukar bahasa lain. Kenapa? Kerana ini bukan masuk di dalam solat lagi. Ini tidak termasuk di dalam aksesori solat. Bukan juzuk solat. Dia sebelum solat. Jadi tidak menjadi isu dia menggunakan bahasa yang dia faham. Dan jika ia orang Arab yang tahu bahasa Melayu sekalipun, dia orang Arab, dia tahu bahasa Melayu, dia tak nak guna bahasa Arab, dia guna bahasa Melayu, sah. Dapat pahala sunat. Sah tu maksud dia bukan sah semayan. Maksud dia dapat pahala sunat berlafaz dengan perkataan sebelum dia niat. Kerana apa? Kerana nescaya memada, nescaya sah berlafaz dengan bahasa Melayu walaupun dia orang Arab, dan dapat pahala berlafaz niat sebelum takbiratul ihram, kerana tidak mensyarat oleh fuqaha berlafaz niat itu dengan bahasa Arab. Baik, demikianlah lagi semaya-semaya lain pun. Baik, saya tuan-tuan, kita nak terus kepada tajuk yang terakhir, iaitu takbir mutlak dan takbir muqayyad. Saya ekspreskan tuan-tuan, oleh kerana kita masa tak banyak dah, saya cuba ekspreskan takbir mutlak dan takbir muqayyad ini. Kenapa? Kerana dia simple saja dan kita dah maklum semua, cuma kita ulang kaji saja. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala, subtopik yang terakhir iaitu sunat berlafaz takbir hari raya, yang nama dia ialah takbir mutlak dan juga takbir muqayyad. Takbir hari raya ini tuan-puan, dia ada dua nama, iaitu nama dia adalah takbir mutlak
dan yang keduanya ialah takbir muqayyadun. Takbir mutlak ataupun takbir mursal, ataupun yang keduanya ialah takbir muqayyadun. Ada dua nama. Baik. Dalam Idul Adha ni tuan-puan, dia ada kedua-dua takbir ini. Dalam Idul Adha, Idul Fitri kita nak ringkaskan tuan-puan, Idul Fitri kita tak nak bincang. Dalam Idul Adha, dia ada kedua-dua takbir ini. Takbir mutlak pun dia ada, dan takbir muqayyad pun dia ada. Dan hari ni tuan-puan, kita nak ulang kaji balik, kita nak sebut balik, nak recall balik. Satunya ialah nama dan tempat dia, waktu dia. Nama, takbir dan waktu dia, supaya kita buat itu tepat mengikut pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Sebab tu kita kena tahu nama takbir ini muqayyad bila waktu disunatkan. Takbir ini mutlak bila waktu disunatkan. Jadi kita nak tahu kesimpulan hari ini tuan-puan, setiap dua takbir ini kita nak tahu waktu dia bila. Kerana disunatkan apabila masuk waktu dia dan habis waktu dia, tidak lagi disunatkan mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Kita mulakan dulu dengan takbir mutlak tuan-puan. Dia ada dua takbir. Kita nak tahu dulu takbir mutlak bila masuk waktu dia dan bila habis waktu dia. Dan takbir muqayyad bila waktu dia ataupun bila sebab dia. Baik. Dan sunat takbir mutlak. Takbir mutlak ni tuan-puan, saya ulang sekali lagi, takbir mutlak, takbir nama yang kedua takbir mursal. Takbir yang pertama ni dia ada dua nama. Pertama yang takbir mutlak ataupun dipanggil takbir mursal. Apa maksud dia? Iaitu takbir yang mutlak ini takbir semata-mata sunat takbir tanpa diqaidkan dengan sebab. Apabila masuk waktu dia tuan-puan, maka mulalah takbir tanpa ada sebab. Itu dia panggil takbir mutlak. Mutlak ni asal dianya semata-mata sunat apabila masuk waktu dia tanpa ada sebab. Itu dia panggil takbir mutlak. Yang kedua dia panggil takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan dengan sebab. Takbir yang ada sebab dia baru takbir. Tak ada sebab tak takbir. Itu dia panggil takbir muqayyad. Baik. Takbir Idul Adha ini dia ada dua-dua. Ada mutlak, ada muqayyad. Idul Adha saja ada takbir muqayyad. Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad. Sebab tu kita nak fokus Idul Adha. Takbir mutlak ni tuan-puan, bila masuk waktu dia, takbir mutlak ni bila masuk waktu dia, masuk waktu takbir mutlak tuan-puan, dia masuk awal berbanding Idul Fitri, iaitu masuk subuh 9 Zulhijjah. Kita boleh takbir dah. Masuk saja azan saja subuh takbir, azan saja subuh 9 Zulhijjah tuan-puan, lebih kurang 9 hari saja lagi, maka bermula waktu disunatkan takbir. Bila habis waktu dia tuan-puan? Dia ada waktu masuk, waktu habis. Habis waktu takbir mutlak ini apabila mula takbiratul ihram sembahyang Idul Adha. Bagi orang yang sembahyang jemaah, apabila takbiratul ihram imam, maka habislah waktu sunat takbir mutlak. Takbir yang disunatkan takbir di mana saja dia berada. Tidak ada qaid sebab. Masuk waktu lepas subuh 9 Zulhijjah tuan-puan, bertakbirlah di mana saja kita berada, apa saja rupa kita. Maksudnya, apa saja keadaan kita. Keadaan kita berdiri, keadaan kita duduk, keadaan driving, tengah buat kerja, tengah berjalan, tengah duduk, tengah nak tidur. Jangan tempat-tempat yang makruh saja. Takbirlah. Perbanyakkan takbir mutlak di dalam waktu dia. Mula saja masuk subuh. Bila habis dia? Habis waktu dia apabila takbiratul ihram iman. Iman mula takbiratul ihram Idul Adha, Allahu Akbar. Lepas solat Idul Adha, tidak lagi disunatkan takbir mutlak. Dia ada takbir tapi takbir lain. Namun dia muqayyad. Sekejap lagi kita akan sebut. Tu puan, settle. Jadi, kita dah tahu takbir mutlak ini mula masuk 9 Zulhijjah, habis dia apabila takbiratul ihram diri kita. Kalau kita semayang munfarid, semayang seorang diri di rumah. Kita semayang seorang diri di rumah, kita semayang pukul 12 tuan-puan. Pukul 12 boleh semayang. 12.30 boleh. Bermakna tempoh takbir mutlak kita panjang. Kenapa? Kerana pukul 8.30 boleh takbir lagi, pukul 9 boleh takbir lagi, pukul 10 boleh takbir lagi, pukul 11 boleh takbir. Kenapa? Dia nak solat Idul Adha pukul 12.
Apabila solat saja Idul Adha, Allahu Akbar. Lepas solat Idul Adha, habis waktu takbir mutlak. Ada takbir lain, nama dia muqayyad. Baik, settle tuan-puan. Dan disunat takbir mutlak pada malam raya. Ini ni Idul Fitri. Dan harinya hari raya. Ini Idul Fitri. Serta tiada sunat angkat tangan. Takbir mutlak ni tuan-puan, dia tak sunat angkat tangan. Kita takbir je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sunat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sunat angkat tangan. Baik, kita nak ringkas, kita tak baca kitab tuan-puan. Kita dah masa dah hampir. Jadi kita tak baca kitab ni. Saya akan buat kesimpulan sahaja. Baik, okey. Settle takbir yang pertama, takbir mutlak. Baik, kita nak tengok pula tuan-puan takbir yang kedua, takbir muqayyadun. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Kita perbiasakan sebut nama-nama tuan-puan supaya dia tak hilang. Sekarang ni dah hilang. Nama dia lah takbir hari raya. Tak hilang. Dah hilang. Orang tanya, jom pakat takbir. Takbir apa? Takbir hari raya. Dah hilang dah. Takbir hari raya ada dua. Takbir mutlak dah hilang. Takbir muqayyad pun dah hilang. Jadi takbir hari raya ini, kita nak tengok muqayyad pula. Mutlak dah settle. Muqayyad. Muqayyad ni tuan-puan, dia maksud muqayyad ni takbir yang disunatkan tiap ada sebab dia. Muqayyad ni dikaitkan dengan sebab. Sebab apa? Iaitu sebab ada dua sebab. Pertamanya sebab tiap-tiap kali selepas solat. Setiap kali lepas solat, sunat takbir. Yang keduanya ialah, sunat takbir muqayyad ini dengan sebab melihat binatang korban dan juga mendengar binatang korban. Ada dua sebab. Baik. Adapun takbir muqayyad artinya takbir ini kaitkan dia akan takbir itu pada sunatnya. Sunat takbir itu dengan sebab melihat atau mendengar suara binatang yang sah dibuat korban. Dan ini sebab pertama, dan takbir yang dia dikaitkan akan dia pada sunatnya dengan sebab tiap-tiap selepas kali sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat ataupun sembahyang qada ataupun sembahyang fardu nazar ataupun sembahyang jenazah, maka masuk waktunya dengan masuk waktu subuh hari yang ke-9 Zulhijjah, dengan habis waktunya jatuh matahari hari ke-13 Zulhijjah. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-tuan, kesimpulan dia, sunat takbir sunat muqayyad ataupun takbir muqayyad, yang disunatkan takbir ini dan takbir ini muqayyad, iaitu muqayyad ini sunat dikaitkan dengan sebab. Ada berapa sebab tu pun? Ada dua sebab. Pertamanya, sebab setiap kali selepas solat umum, sama ada solat itu fardu ataupun solat itu sunat, ataupun status dia qada ataupun status dia tunai, sunat kita takbir muqayyad selepas daripada kita sembahyang. Yang keduanya ialah sebab yang kedua, setiap kali sunat takbir apabila kita melihat binatang sunat buat korban ataupun kita mendengar suara, tak tengok tapi dengar suara. Suara apa? Suara binatang yang sah dibuat korban. Sunat kita takbir. Bila masuk waktu dia? Masuk waktu dia tuan-puan, sunat muqayyad ni. Sunat muqayyad selepas. Dia panggil selepas. Dia ada beza tuan-puan, dia ada beza. Sebab yang pertama, sebab setiap kali lepas solat, masuk waktu dia, mula masuk waktu dia sama dengan sunat mutlak, iaitu sama dengan takbir mutlak, iaitu 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, selepas subuh 9 Zulhijjah, kita sunat tasbih. Sunat takbir. Takbir apa? Takbir muqayyad, bukan takbir mutlak. Takbir muqayyad. Selepas zuhur 9 Zulhijjah, sunat takbir. Takbir apa? Takbir muqayyad. Selepas takbir muqayyad, terus dengan takbir mutlak. Terus dengan takbir mutlak. Dia habis bila takbir muqayyad ini? Habis gelincir matahari, jatuh matahari hari yang ke-13 Zulhijjah.
hari yang ke-13 Zulhijjah ataupun Zulhijjah, maka masuk maghrib, habislah waktu muqayyad. Sebab itu lepas saja maghrib, orang tak takbir lagi. Takbir muqayyad pada hari 13 Zulhijjah. Kenapa? Dah luput, dah habis, dah tamat takbir muqayyad. Ini dipanggil takbir muqayyad dengan sebab tiap-tiap kali selepas solat. Dalam kitab Bajuri, dalam kitab Tarikh Syarqawi tuan-puan, dia ada sebut antara sebab yang kedua. Apa dia sebab kedua tuan-puan? Sebab yang kedua, sunat melihat takbir muqayyad dengan sebab melihat ataupun mendengar suara binatang yang sah buat korban. Sunat juga kita takbir. Tapi dia masuk waktu awal. Dia masuk waktu awal. Bila masuk waktu dia 1 Zulhijjah, habis dia 10 Zulhijjah. Habis dia 1 Zulhijjah, masuk dia sehingga 10 Zulhijjah. Hari ni dah mula masuk waktu sunat takbir muqayyad dengan sebab melihat binatang ternak, melihat binatang sah buat korban dan mendengar suara. Hari ni tuan-puan, kita berjalan naik motor tuan-puan, tengok lembu melintah tepi jalan, kita pun takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat apa? Sunat takbir muqayyad. Kenapa? Kerana dengan sebab melihat binatang ternak. Waktu dia masuk awal, iaitu 1 Zulhijjah, tamat dia ialah 10 Zulhijjah. Dalam kitab Tarikh Syarqawi dia sebut. Dan kitab kita ni pada sebut juga. Mana dia? Dan sunat takbir muqayyad tak kala melihat binatang yang sah dibuat korban atau mendengar suaranya, suara binatang buat korban seperti lembu, kerbau, kambing, maka masuk waktunya daripada sehari bulan Zulhijjah hingga 10 hari bulan Zulhijjah. Dia masuk waktu awal. Jadi hari ni tuan-puan, kita dah boleh beramal dengan takbir muqayyad, melihat binatang yang sah buat korban dan juga mendengar suara. Duduk di rumah tuan-puan, sebelum tidur dengar suara lembu, dengar suara kambing mengebek, kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pantang dengan suara lembu, takbir kita. Pantang dengan suara kambing, takbir kita. Kenapa? Kerana sunat takbir mendengar, dengan sebab mendengar suara dan melihat binatang. Bila masuk waktu dia 1 Zulhijjah, habis dia 10 Zulhijjah. Masuk 9 Zulhijjah, masuk mutlak dengan muqayyad lain pula. Itu cara dia. Baik. Itulah dia tuan-puan, hari ni. Lafaz takbir itu saya tak bincang tuan-puan, tak sempat masa, dan kita pun dah maklum lafaz takbir itu boleh guna lafaz takbir yang selalu kita duk buat, walaupun dia banyak versi boleh, tapi boleh kita guna lafaz takbir yang kita duk selalu buat tuan-puan, walaupun dia ada beberapa versi, boleh baca versi-versi lain. Baik, itulah tuan-puan, hari ni sedikit kita bincang. Ada beberapa subtopik yang kita bincang hari ni. Yang pertama ialah kategori sembahyang sunat Aidil Adha, yang kedua ialah waktu sembahyang sunat Aidil Adha, yang ketiga ialah tata cara pelaksanaan. Ada dua, tata cara pelaksanaan standard yang pertama, dan yang keduanya ialah tata cara pelaksanaan Aidil Adha standard yang kedua, dipackagkan dengan 6 ataupun 5 sunat hai'ah. Dan last sekali, iaitu kita bincang topik yang keempat, takbir mutlak dan juga takbir muqayyad. Baik, itulah sekadar kita sebaringkah hari ini tuan-puan. Dan kalau ada soalan, saya cuba respon soalan dalam inbox dulu. Macam mana Abang Zaki? Kita tengok soalan dalam inbox dulu. Boleh tak? Boleh. Al-Fadhil Haji Kamarudin, Tuan Bilal kita. Bila tamat waktu afdal solat? Baik, dia mula masuk waktu afdal, dia berakhir habis. Waktu afdal dia mula. Dia mula waktu afdal pukul 8 ke atas, ataupun kita ambil lah, dia mula masuk waktu afdal ni selepas setengah jam naik matahari. Jadi berakhir bila? Berakhir sehingga tamat, sehingga gelincir matahari. Boleh solat bila-bila. Dapat. Haji Kamarudin lagi, bagaimana nak dengar suara jelas huruf ketika solat kalau iman baca kuat, jauh iman kuat? Okey, iman baca kuat, bagaimana pula cara untuk kita nak pastikan volume suara kita didengar?
Baik, dia level dalam fiqh tuan-puan, dia ada bacaan ini, standard bacaan ini dia ada, pertamanya ialah dia panggil standard yang bil fi'li, yang kedua ialah bil quwwah. Pertama yang standard bil fi'li. Bil fi'li ni kena real betul, kuat betul sehingga kita dengar. Kalau ada gangguan kita tak dengar, maka itu tidak sah. Tu dipanggil standard fi'li. Standard yang kedua dipanggil bil quwwah. Bil quwwah ni standard saja. Kalau ada gangguan kita tak dengar pun okey. Sebab apa? Sebab standardnya adalah quwwah. Tetapi kita nak tahu syarat standard bacaan dalam sembahyang standard mana? Standard jahar yang standard bil fi'li. Standard kita kena ria dengar. Tak boleh standard quwwah. Iaitu tuan-puan, kalau ada gangguan sehingga kita tak jelas kita baca huruf qaf atau apa-apa, kena i'adah, kena ulang. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Kita tu kalau tidak ada gangguan apa, kita dah dengar dah. Tiba-tiba gangguan, ada gangguan sehingga kita tak jelas. Aku baca tadi huruf ha ke huruf ha? Alham ke aku baca alham? Dia kena pastikan dia baca alham. Dia kena i'adah balik, kena pastikan dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Pastikan jelas. Baik, tiada takbir maksudnya yang 7 dan 5 kali kau ya betul. Apa nama ni Din? Soalan Din, tiada takbir maksudnya yang 7. Yang 7 5 ya betul. Ini standard pelaksanaan Aidil Adha yang pertama. Dia ada dua kaifiah, dua tata cara. Tata cara pertama standard biasa, tata cara yang kedua standard terbaik. Jadi standard biasa ni dia buat seperti sembahyang zuhur. Apa makna seperti sembahyang zuhur? Tanpa sunat hai'ah, tanpa takbir dan juga tanpa khutbah. Tak ada takbir 7 kali rakaat pertama, tak ada takbir 5 kali rakaat pertama. Apabila tak ada takbir, maka tidak adalah sunat mengangkat tangan ketika takbir, maka tidak adalah sunat membaca tasbih antara takbir. Apabila dia tak buat saja takbir tuan-puan, maka pakej sunat yang lain juga dia akan tinggalkan. Sebab itu maksud dia sembahyang tata cara pertama ini iaitu sembahyang biasa tanpa ada takbir 5 kali rakaat pertama dan tanpa ada takbir 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua dan tanpa ada khutbah. Baik, soalan seterusnya. Dalam masalah Aidilfitri, sepanjang kita buat sembahyang sunat pada malam raya, sunat takbir tak? Dalam masalah Aidilfitri, sepanjang kita buat sembahyang sunat pada malam raya, sunat takbir tak? Jadi pada malam raya itu sunat takbir mutlak. Takbir mutlak dia masuk ataupun apa soalan dia ni? Dalam masalah Aidilfitri, okey, sepanjang kita buat sembahyang sunat pada malam raya. Bukan sunat hari raya ni, sunat malam raya. Sunat takbir tak? Kalau kita sembahyang sunat lain, tak sunat takbir dalam sembahyang. Sunat takbir dalam sembahyang ni hanya sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha saja. Aidil Fitri dan Aidil Adha. Kalau kita buat sembahyang sunat lain, tak sunat takbir. Cuma malam raya tu masuk dia ataupun mula masuk waktu sunat takbir mutlak. Malam raya tu sunat takbir mutlak. Kalau kita tak solat, sunat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soalan seterusnya, Haji Kamaruddin, takbir muqayyad maknanya dari 1 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah kan? Okey. Jadi dia ada 2 pembahagian. Takbir muqayyad ada 2 sebab. Sebab pertama, sebab setiap kali lepas solat. Sebab yang kedua, sebab melihat binatang ternak. Jadi dia waktu berbeza. Mula masuk waktu 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah itu sunat takbir muqayyad dengan sebab melihat ternak dan juga